kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Isnin 5 September 2022. Saya Fakhil Hidayat Ghazali. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Prinsip keadilan Islam tidak benarkan sebarang ketidakadilan, tidak beri keistimewaan kepada sesiapa. Tangani isu beg berat pemasangan loker untuk murid tahun 1 dan 2 mulai akhir bulan ini. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Prinsip keadilan Islam adalah menjunjung amanah Allah, tidak sama sekali memberikan sebarang keistimewaan atau pengecualian kepada sesiapa jua yang melakukan kesalahan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah ketegasan prinsip keadilan Islam juga tidak membenarkan sebarang ketidakadilan kepada sesiapa, termasuk kepada mereka yang tidak disenangi dan ahli keluarga. Titah baginda, prinsip keadilan yang telus lagi terbuka, berjaya membangunkan masyarakat adil, saksama, makmur dan sejahtera. Justru kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ianya bakal dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian. Jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, nescaya keadilan tidak akan tercapai kerana falsafah di sebalik pengubalan sesuatu undang-undang itu telah ternoda. Pada masa sama, Hakim Mahkamah Syariah juga perlu bijak menggunakan kuasa budi bicara dalam menjatuhkan hukuman terutama melibatkan kes kekeluargaan. Al-Sultan Abdullah turut menyarankan agar hukuman diat dilaksanakan. Hukuman itu dicadangkan baginda sejak 6 tahun lalu. Menyaran pihak-pihak yang berkenaan supaya menentukan cadangan saya untuk mewujudkan hukuman diat ini dapat dikaji dan dilaksanakan dan diteliti dan dilaksanakan di negeri Pahang dan di Malaysia amnya. Sudah hampir 5 atau 6 tahun saya telah mengemukakan cadangan ini tapi masih lagi di peringkat kaji dan kajian dan berbincang. Hukuman diat merupakan harta yang wajib dibayar dan diberikan penjenayah kepada wali atau waris mangsa sebagai ganti rugi disebabkan jenayah yang dilakukan ke atas mangsa. Dalam pada itu, baginda turut menyarankan agar hukuman khidmat masyarakat dipertimbang sebagai salah satu bentuk hukuman kepada pesalah jenayah syariah. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian ketika menyempurnakan perasmian dan pemasyhuran Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Pahang, Kompleks Syariah Al-Sultan Abdullah di Kuantan. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong Shyun Tsai. Pertemuan berlangsung di Pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Hadir sama pada pertemuan ini Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Turut serta Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia Vanu Gopala Menon. Kerjasama dua hala selain isu semasa dan serantau antara topik perbincangan Datuk Seri Ismail Sabri dan Lawrence Wong. Lawrence tiba semalam untuk lawatan kerja selama 4 hari yang mengukuhkan lagi hubungan baik dua negara berjiran. Ia merupakan lawatan rasmi pertama beliau ke Malaysia selepas dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Singapura pada Jun lalu. Beliau dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong esok.
Pemasangan kemudahan loker di sekolah-sekolah rendah seluruh negara akan bermula hujung bulan ini. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, bagi fasa pertama, tumpuan penyediaan kemudahan itu membabitkan sekolah rendah yang beroperasi secara 2 sesi melibatkan murid tahun 1 dan tahun 2. Tapi untuk fasa 1 ini kita buat untuk murid tahun 1 dan juga murid tahun 2. Dan insya-Allah kita akan mula pasang loker-loker di sekolah pada penghujung bulan ini. Jadi bulan 10 tu kita akan cuba ikhtiarkan supaya semua perolehan itu telah sampai ke sekolah dan semuanya dipasang. Tapi batch pertama loker akan mula dipasang pada akhir bulan September ini, insya-Allah. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri majlis libat urus Menteri Kanan Pendidikan bersama editor Kanan Media di Putrajaya. Mac lalu, Kementerian Pendidikan mengumumkan penyediaan kemudahan loker di sekolah-sekolah rendah secara berfasa bermula tahun ini sebagai penyelesaian jangka panjang berkaitan isu beg berat yang kritikal dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Selain itu, guru turut digalak menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP bertema atau modular, pembelajaran berasaskan projek dan simulasi amali bagi mengurangkan kebergantungan terhadap buku teks. Kementerian Kesihatan dijangka mengumumkan ketetapan baharu pemakaian pelitup muka Rabu ini. Pengumuman tersebut berdasarkan beberapa indikator COVID-19 di negara ini yang terus menunjukkan penurunan termasuk kemasukan pesakit ke fasiliti kesihatan. Dan untuk melihat reaksi daripada pakar perubatan dan orang ramai, perinciannya bersama wartawan Mohan Cinasami. Siapa yang rasa-rasa kalau kawasan yang open ni kita tak payah pakai. Kalau kawasan yang crowded orang ramai pakai lah. Bagi saya kalau kita nak kontrol COVID-19 ni lagi elok kalau di kawasan orang ramai tu kita lebih berhati-hati lah. Jadi maknanya kita lagi bagus untuk kita memakai mask lah. So I think for now you have to wear mask for some time because the travel rules has been expanded. So I think wearing mask is very important. Dia terpulang pada individu lah. Kalau nak rasa selamat, you pakai mask. Especially tempat sesak lah. Kalau tempat awam terbuka macam ni, tak apalah kalau tak pakai kan. Bagi pakar perubatan pula, ketetapan baru itu juga perlu diambil kira dari aspek data lengkap vaksinasi, kadar sembuh yang tinggi, kemasukan ke hospital yang semakin menurun, kadar kematian yang terus berkurangan dan kes harian berkurangan. Banyak negara memberikan kelonggaran dalam pemakaian pelitup separuh muka. Namun pemakaian masih diwajibkan di klinik, di hospital, fasiliti kesihatan, penempatan warga mas dan dalam pengangkutan awam. Begitu juga apabila bergejala, khususnya apabila positif COVID-19 dan juga bagi golongan berisiko. Walaupun diberikan kelonggaran, masyarakat masih digalakkan memakai pelitup separuh muka apabila ke tempat sesak, misalnya dalam bangunan dengan pengudaraan yang tidak memuaskan. Penggunaan pelitup muka adalah satu praktis yang bagus dan harus dikekalkan. Norma baru ini yang memastikan penggunaan pelitup muka di kawasan tertutup dan crowded boleh mengelakkan penularan pelbagai jangkitan airborne. Bukan sahaja COVID, tetapi common flu, pertusis, tuberkulosis, influenza dan sebagainya. Wakil Pertubuhan Bukan Kerajaan pula, kelonggaran pemakaian pelitup muka adalah langkah terbaik sebelum negara menuju ke fasa endemik sepenuhnya. Kita telah melalui COVID dan kita di stage endemik sekarang. Dan juga saya faham apa yang langkah yang diambil oleh KKM untuk memastikan jangkitan ini tidak berterusan. Kalau kita tengok, bukan saja kita tengok kepada jangkitan COVID-19. Kalau kita tengok ada banyak virus lagi. Sebab virus-virus ini mungkin merebah melalui titisan air atau titisan udara dan sebagainya. Orang tidak tahu. So jadi kita perlu faham langkah yang diambil oleh KKM ini untuk kebaikan orang awam dan juga rakyat. Bermula 1 Mei lalu, KKM mengumumkan kelonggaran pemakaian pelitup muka, namun ia masih wajib dipakai apabila berada di dalam bangunan dan pengangkutan awam.
Menterinya Khairi Jamaluddin juga masih mengumpul maklum balas pandangan daripada orang ramai sebelum mengumumkan keputusan baharu itu. Pakai pelitup muka atau tidak, ia sebenarnya bergantung kepada keprihatinan kita dalam aspek keselamatan dan kesihatan keluarga Malaysia. Apapun, ia sudah menjadi tanggungjawab kita dalam mengamalkan cara hidup yang sihat dan selamat bagi mengelakkan berlakunya semula penularan wabak COVID-19 dan juga wabak-wabak lain di negara. Ingat, kita harus berhati-hati dan berwaspada kerana wabak COVID-19 masih belum berakhir. Muhammad Cina Sami, RTM. Malaysia perlu memastikan asas penyelidikan klinikal negara adalah bertaraf dunia untuk menjadi hub ujian klinikal. Ke arah itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, Malaysia perlu mempunyai penyelidik bertaraf dunia untuk menjalankan penyelidikan dalam pelbagai bidang termasuk onkologi, kanser, kardiologi dan penyakit jantung. Satu adalah untuk memastikan bahawa asas penyelidikan klinikal itu berada pada tahap bertaraf dunia. You can advertise yourselves as much as you want, but if you don't have the basis for world-class clinical research, there's no point. So that's really your talent, your facilities, your patient enrollment, and your regulatory framework. All these things are the building blocks to a world-class site, world-class hub for clinical trial. Khairi bercakap dalam sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Clinical Research Malaysia, Hospital Umum Sarawak dan Novartis Malaysia di Kuching, Sarawak. Sambutan kepada program visa premium PVIP sangat menggalakkan. Sejak dilancarkan pada 1 September lalu, lebih 20,000 permohonan menerusi ejen diterima walaupun permohonan hanya dibuka secara rasmi pada 1 Oktober. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, permohonan menyertai PVIP akan diproses Jabatan Imigresen dan diteliti Jawatan Kuasa Kelulusan untuk pertimbangan sebelum diluluskan. Mungkin kita hanya berikan fasa pertama ni tidak melebihi daripada 25,000. Kerana kalau begitu responnya begitu baik, fasa pertama kita dah bersetuju, Kabinet bersetuju RM200,000 untuk mereka membayar fees yang telah pun ditetapkan. Visa dia sebanyak RM200,000. Kalau ianya baik, mungkin kita pertingkatkan sedikit lagi. Maka sebab itulah saya nak buat mengikut fasa. Datuk Seri Hamzah ditemui media pada program Menyemai Kasih Rakyat bersama masyarakat Siam di Mata Air Perlis. PVIP berkonsepkan residensi melalui pelaburan mampu memacu pertumbuhan ekonomi, menjana hasil pendapatan negara serta membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Dengan fee penyertaan sebanyak RM200,000, ia mampu menjana kutipan hasil mencecah RM5 bilion bagi fasa pertama. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Hamzah memaklumkan Perbadanan Aset Keretapi RAC bersetuju untuk membina laluan pejalan kaki berpagar tanpa melintasi kawasan Kompleks Bersepadu Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Padang Besar. Laluan itu bagi menjaga keselamatan dan kebajikan pengguna, sekaligus memastikan tidak berlaku pencerobohan warga asing menerusi stesen keretapi Tanah Melayu Padang Besar. RAC bersetuju untuk mereka memagarkan kawasan supaya laluan jalan kaki itu tidak boleh masuk ke dalam kawasan kita, kompleks ini. Jadi persetujuannya adalah untuk mereka adakan satu lagi fencing, walaupun tanah itu untuk immigration, tapi kita benarkan supaya kita ada buat fencing di tepi sana tadi. Jadi apabila dah ada itu, mereka akan kita berikan satu tempat untuk orang menunggu mengambil penumpang, taksi, motosikal, semua di luar kawasan kita.
RM392 bilion diperlukan bagi mengatasi masalah banjir hingga tahun 2100. Itu peruntukan anggaran Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA berhubung langkah jangka panjang mengatasi masalah banjir di negara ini. Menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata anggaran merangkumi komponen utama tebatan banjir dan saliran bandar sebanyak RM230.71 bilion serta infrastruktur pantai RM126.55 bilion. Kesungguhan kerajaan dalam menangani isu perubahan iklim negara dizahirkan melalui satu pelaburan besar kepada sektor air negara diperuntukkan sebanyak RM15 bilion secara off-bajet untuk tempoh 8 tahun bermula tahun 2023 hingga 2030 bagi projek-projek tebatan dan penyelesaian banjir secara menyeluruh serta pembinaan struktur sabu di kawasan kritikal yang terjejas teruk akibat monsun laut. Di samping itu, faktor perubahan iklim turut diambil kira dalam penyediaan reka bentuk pembangunan bagi memastikan infrastruktur air dibangunkan berdaya tahan terhadap kesan fenomena perubahan iklim. Kementerian juga sedang merangka pelaksanaan adaptasi perubahan iklim. Kita mengekalkan dasar di mana harga ayam perlu terus dikawal dan juga keutamaan ke tahap kecukupan bekalan domestik kekal menjadi satu prioriti. Pada masa yang sama, kita perlu memberikan perhatian kepada kebajikan industri penternakan ayam itu sendiri. Artinya pengeluar-pengeluar terus aktif mengeluarkan sejumlah ayam yang tertentu di mana keperluan domestik pada masa ini memerlukan pada kira-kira 69 juta ekor ayam pada setiap bulan bagi keperluan domestik. Kembali dalam berita perdana, sekarang ini kita ikuti perkembangan berita ekonomi. Equity Nasional Berhad Equinas melancarkan program pembangunan keusahawanan iaitu Iltizam Catalyst bagi membantu usahawan industri kecil dan sederhana IKS Bumiputra. 30 usahawan akan dipilih tahun ini bagi membina kecekapan operasi dan memperkukuh teras perniagaan selama 3 sehingga 6 bulan. Menurut pengarah pihak berkepentingan Equinas iaitu Hizwani Hassan, usahawan terpilih akan menerima bantuan teknikal dan bimbingan bernilai RM25,000 untuk membangunkan kemahiran perniagaan. Bantuan meliputi kemahiran kewangan dan tadbir urus profesional, penjenamaan dan pemasaran digital. Syarikat yang mempunyai sekurang-kurangnya 51% pegangan saham Bumiputra dan pendapatan tahunan antara RM300,000 hingga RM1 juta layak menyertai Iltizam Catalyst. Permohonan dibuka mulai hari ini hingga 18 September nanti. Dengan coverage media, kita akan bertambah lagi lah. Dan sekarang ni bukan berminat saja, boleh terus apply. Keindahan dan keunikan Danau Toba menjadikannya sebagai destinasi terbaru yang ditawarkan AirAsia Indonesia. Pengenalan laluan Jakarta Silangit oleh anak syarikat kumpulan penerbangan Capital A itu antara strategi untuk memperkukuh rangkaian domestiknya di negara berkenaan. Nolela Muhammad Noor yang berpeluang menaiki penerbangan sulung laluan itu pada 2 September lalu. Ada butirannya. Penerbangan AirAsia QZ724 membawa 135 penumpang berlepas pada 11.50 pagi waktu tempatan dari lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta. Perjalanan mengambil masa 2 jam sebelum mendarat di lapangan terbang antarabangsa Silangit, Sumatera Utara. Danau Toba yang terletak 20 minit dari lapangan terbang merupakan tasik semula jadi terbesar Indonesia dan Asia, membolehkannya tersenarai sebagai Geopark UNESCO. Selain dari destinasi pelancongan popular di Indonesia seperti Bali, Jakarta, Bandung dan sebagainya, Danau Toba juga mempunyai daya tarikan tersendiri, antaranya Pantai Lumban Bulbul.
like to do new destinations and new routes. We believe there's a lot of tourism potential in Toba, and so this is step one of doing many routes to Selangor. It will become one of the big destinations for AirAsia. Selepas penambahan laluan baharu ini, AirAsia Indonesia turut merancang untuk memperkenalkan lebih banyak destinasi domestik pada masa hadapan. Danau Toba sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas merupakan juga prioritas kami di Indonesia AirAsia. Kita udah launching banyak sekali rute baru ya. Salah satunya itu adalah Jakarta Silangit ini. Kita juga meluncurkan Medan Denpasar. Kita nanti meluncurkan juga Denpasar Makassar. Jadi ada banyak ya. Buat permulaan, laluan Jakarta Silangit menawarkan penerbangan 3 kali seminggu menggunakan pesawat Airbus A320 berkapasiti 180 penumpang. Serentak pengenalan laluan itu, AirAsia Indonesia turut melancarkan slogan baharunya Terbang Lagi Indonesia, menandakan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi wilayah dan pemerkasaan komuniti Republik berkenaan. Nurlela Muhammad Nur. Cadangan bersifat kepentingan kumpulan, puak, IMO, kita anggapkan sebagai pandangan peribadi. Kerajaan kekal mengutamakan integriti dalam setiap tindakan-tindakan kerajaan dan tak ada siapa yang boleh cuba memaksa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan sesuatu yang tidak kena pada keluhuran undang-undang, separation of power dan juga integriti kerajaan keluarga Malaysia. HOB bukan saja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat, tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Sempena ulang tahun penubuhan Felda yang ke-66 tahun ini, saya ingin mengumumkan peruntukan khas pembangunan sebanyak RM66,000 untuk setiap rancangan Felda, di mana kesemua 317 rancangan akan menerima peruntukan ini dan kos keseluruhan sebanyak RM21 juta. Ya, terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Tiada yang lebih membanggakan buat seorang pendaki solo apabila berjaya mengibar jalur gemilang di puncak gunung setiap kali misi pendakian. Ia simbolik perjuangan serta kepuasan yang tidak mampu digambarkan. Fauzura Yusof ada laporannya. Rasa bangga pasti ada selain terbit aura luar biasa setiap kali jalur gemilang berjaya dibawa menawan puncak gunung dalam misi pendakian. Anak kelahiran Terengganu yang berusia 55 tahun ini akui ia adalah salah satu cara mempamerkan semangat patriotik sebagai rakyat Malaysia, tanda besarnya kasih dan sayangkan negara. Antara pencapaian terbesar Muhammad Nur Mat Amin ialah berjaya mendaki Gunung Kinabalu, puncak tertinggi di negara ini sebanyak 50 kali secara solo pada 2007. Sehingga kini, 7 rekod pendakian diiktiraf Malaysia Book of Records dan 2 rekod diiktiraf ASEAN Book of Records. Pada saya, kejayaan mengibarkan bendera Malaysia tak kiralah kita berada di mana sekalipun. Walaupun ke mana saya pergi di luar negara, saya akan bawa bendera Malaysia. I am Malaysian. Kan? Sebab kita nak tunjukkan kepada luar bahawa semangat kita memang cukup kuat. Kan? Dan kita bangga jadi rakyat Malaysia. Saya nak terjemahkan bahawa apa yang kita buat tu untuk kemerdekaan, untuk semangat merdeka kita. Kan? Sebab kemerdekaan kita lah kita boleh melakukan semua. Kalau kita tak merdeka, kita tak tahu.
So dengan kemerdekaan ini saya harap generasi muda terus mencari idea, semangat patriotik, semangat cintakan negara. Pak lekok. Berkongsi minat sama, kini beliau dan anaknya Muhammad Syahrul Nizam Muhammad Nur yang berusia 18 tahun sedang mempersiapkan diri untuk menawan puncak Everest pada tahun 2024. Sekaligus, Muhammad Syahrul bakal menjadi rakyat Malaysia termuda mendaki puncak tertinggi dunia itu. Sebagai generasi muda ni, saya nak tunjuk yang generasi dari negara kita boleh juga menjadi salah satu top of the world dekat dunia. Saya harap kita lebih buka mindset kita, lihat ke dunia luar. Saudara, siapa pun kita dan di mana pun kita, kalau jiwa anak Malaysia sentiasa terpahat dalam jiwa masing-masing, tiada yang mustahil untuk dilakukan. Ketika beliau berjaya membawa naik jalur gemilang setiap kali misi yang dilaksanakan, cuma satu terdetik dalam fikirannya. Malaysia boleh, anda juga boleh melakukannya. Fazra Yusof, RTM. Mengambil